Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran, dan insya-Allah kali ini sama-sama kita akan melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-A'raf ayat ke-12 hingga ayat 22. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, insya-Allah boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman 152. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, seperti biasa saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman yang bersama dengan kita, insya-Allah daripada awal hinggalah akhir, dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan agar ahli keluarga, sahabat-sahabat semua juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat, dan juga diberikan kemudahan untuk kita menguasai pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari sebentar lagi. Baik, sahabat-sahabat, apa khabar? Dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan juga teman-teman, saya nak mengajak, marilah kita berkongsi ilmu ini dengan kita menekan button share, ya. Yang mana yang dah tekan button share, saya lihat tadi ada komen tulis saya dah done share. Alhamdulillah. Yang belum lagi, diharapkan sahabat-sahabat dapat menekan button share. Mungkin kita boleh tag juga pasangan kita, ahli keluarga dan teman-teman kita yang mana kita nak bantu mereka meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran.
Baik, kalau semua dah bersedia, jom kita mulakan dengan bacaan isti'azah. Seperti biasa teman-teman yang dirahmati Allah, pada bacaan isti'azah ini pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan sebutan yang jelas. A dengan au, kerana makhraj kedua-duanya itu adalah berbeza. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong. A'u, a'u, dua harakat. Dhu di hujung lidah. Billah dibacakan nipis, dua harakat. Himinasyaitan, dua harakat. Nirrajim. Dan di akhir baru ditutup rapat mulut. Jangan ditutup awal jadi jim, itu salah ya. Jim baru sempurna. Kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat ke-12 dari surah Al-A'raf. Qala ma. Qa makhrajnya di mana? Qa makhrajnya sahabat-sahabat di lidah kita ini di pangkal lidah ini. Qa, jangan baca kha, kalau itu jadi huruf lain nanti. Qala ma, itu ya, di pangkal lidah. Ma dua harakat. Ma yang pertama dua harakat, yang kedua satu harakat. Ma bukan ma, jangan luas ya. Qala ma mana'aka alla, lam itu bersabdu. Tekankan, la dibaca dua harakat. Tasjuda id, zal makhrajnya di hujung lidah. Di hujung lidah ini, hujung lidah. Id, dia keluar di antara dua gigi, menyentuh dua gigi di atas. Id amar, ra-nya jadi tebal. Jangan baca amar, mar. Banyak orang baca mar di sini. Sepatutnya maur. Idza amartuk. Kalau waqaf. Kalau kita pilih untuk waqaf di sini, kerana di sini waqaf sili. Sebenarnya afdal diteruskan. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, berhenti di sini. Kafnya itu diberikan tanda mati mendatang. Jadi tuk. Kalau sambung jadi idza amartuka qala ana khairum. Itu kalau nak sambung. Baik, saya anggarkan mungkin ramai yang pilih untuk waqaf di sini dan terus ibtidak pada qala ana khairum. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya khairun. Ra tanwin di depan bunyi run. Tapi bila datang mim terus masuk beserta dengung dua harakat. Jadi rum, barulah minhu khalaq, min idhar halqi. Sempurna saja min terus masuk. Hu, ha besar ni makhraj di pangkal ni. Hu, kha makhraj di hujung. Kha ni makhrajnya di hujung kerongkong. Qa pula di pangkal lidah. Khalaq. Dan bila qaf bertanda mati asli, jadi hukum qalqalah, kena ada pantulan. Khalaqa, laqa, dan dibulatkan mulut. Khalaqtani min. Di sini nun mati bertemu nun dibacakan dengan masuk beserta dengung dua harakat. Min, barulah nariu. Di sini jadi hukum idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. Asalnya narin jadi nariu. Barulah wa khalaqtahu min, jadi ikhfa hakiki di sini dibacakan dengan samar dua harakat. Barulah tin. Ingat ta baris bawah bunyi ti, bukan tin. Kalau baca min tin jadi huruf ta. Dia kena baca min tin. Barulah berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Alhamdulillah.
Inilah ucapan takabur daripada iblis. Inilah ucapan takabur daripada iblis. Menyanggah suruhan Allah. Allah kata, kenapa? Apakah yang menghalang kamu daripada sujud? Yakni menghormati keputusan Allah, menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Dia kata apa? Qala ana khairu minhu. Aku ini lebih baik daripadanya. Aku diciptakan daripada api, sedangkan dia daripada tanah. Jadi, asal usul kita itu tidak membezakan kita antara satu sama lain. Kerana yang membezakan kita di hadapan Allah adalah taqwa. Jadi, taqwalah yang membandingkan kita ataupun tahap kemuliaan kita pada mata Allah. Bukanlah asal usul keturunan kita, kita ini pangkat apa dan sebagainya. Jadi, janganlah kita bertakabur dengan asal usul kita. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, macam mana sahabat-sahabat? Dari segi huraian tajuk saya tadi, boleh ikut ke tak boleh ikut? Boleh faham ke tidak? Kalau boleh dan sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya nak mengajak yang baru bersama dengan kita, jom kita menekan button share sebelum kita lihat ayat yang seterusnya. Kita lihat ayat ini. Qala fahbit. Dah ada lantunan. Qala ha besar. Bit. Dia diberikan lantunan di sini. Khakhalah sughra. Minha idhar halqi. Fama yakunu laka jangan lambat nu nak kela ni kerana satu harakat. Fama yakunu laka ikhfa hakiki di sini dua harakat. Kemudian tatakabbara fiha fakhruj. Sekali lagi ada lantunan. Bezanya ialah lantunan pada huruf ta kita bulatkan mulut. Bil qaf juga kita bulatkan. Khalaqa. Manakala pada huruf jim kita pepeskan. Fakhruj. Runj. Bukan ruj. Salah. Ya, kalau bulatkan jadi salah. Dia kena pepeskan pada huruf jim. Ba, jim dan dal pepeskan. Fakhruj in. Di sini wajibul qunnah dengungkan dua harakat. Naka minas. Naka minas. Nun baris atas naik terus di atas sad, bukan huruf sin ya. Banyak yang baca minas so. Minas sepatutnya minas so. Bukan minas, tapi minas. Minas saghirin. Ghain makhrajnya dipangkal kerongkong. Ghirin. Dan ra baris bawah jadi nipis. Jangan baca saghirin. Itu salah. Yang betulnya saghirin. Baru berhenti. Cuba kita dengarkan ayatnya. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Boleh? Cuba sekali lagi. Tarik nafas dahulu. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Barulah berhenti. Okey, so far macam mana? Diharapkan teman-teman sedang mempelajari sesuatu, sedang dapat mengabsorb beberapa poin-poin yang penting. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Setiap poin-poin yang saya sampaikan ini, saya tahu banyak perkara yang saya sampaikan dalam setiap pelajaran kita. Ala kulli hal, mungkin bukan saja dengan kita menulis itu, kita bantu kawan-kawan kita. Yang paling utama, kita bantu diri kita untuk mengingati pelajaran-pelajaran. Baik, so far okey ya. So far, siapa nak minum air silakan minum air. Siapa nak betulkan kedudukan. Yang penting jangan lari. Jangan lari. Baik. Kita teruskan ayat seterusnya. Sekali lagi saya nak mengajak sebelum kita meneruskan ayat ini, sahabat-sahabat, marilah kita menekan button share. Qala di sini dibacakan ikhfa dua harakat. Zirni 4 atau 5 harakat. Ila 2 harakat.
yaumi yub'atsun. Ada khakhalah di sini, pantulan. Yub'atsun. Su. Di mana makhraj huruf sa? Sa seperti huruf zal tadi di hujung lidah ini. Hujung lidah kita keluar. Kalau za kita keluarkan begitu, az, iz, uz. Sekarang ni sa kita keluar lebih sedikit saja. As, is, us. Yub'atsun. Mari lisukun diwakafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian qala dengungkan di sini wajibul qunnah. Barulah masuk naka minal. Jangan pula kita baca Qala innaka minal. Qala innaka minal. Itu salah kerana apa? Tidak dipanjangkan di sini. Sepatutnya di sini dipanjangkan dan didengungkan 2 harakat. Qala innaka minal ikhfa 2 harakat. Dharin. Dharin. Kita dengarkan. Qala innaka minal munzarin. Barulah berhenti. Kemudian qala fabima 4 atau 5 harakat. Ghaid, saya bagi tahu tadi makhrajnya dipangkal. Bukan ar. Ramai sebut ar di sini, bukan ar. Awaitani la anqa. Ada lantunan di sini. La aqaudan. Dengungkan di sini 2 harakat. Nalahum. Idhar syafawi. Hum, bukan hum. H-U-M, bukan H-O-M. Ha baris depan bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi, hum sempurna saja izhar syafawi tersebut. Terus masuk. Siratakal mustaqim. Qim. Qaf saya bagi tahu tadi. Pangkal lidah. Kalau di atas sedikit daripada dia itu huruf kaf. Tetapi ramai orang tersilap di sini disebut mustaqim. Bukan mustaqim. Di sini mustaqim. Kita dengarkan ayatnya. Sekejap lagi kita baca semua daripada ayat 12 hingga 22. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu. Diharapkan sahabat-sahabat bersabar ya. Yang mana yang tunggu nak baca semua itu sabar. Kita uraikan satu persatu dahulu. Qala fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Boleh dapat? Macam mana? So far macam mana? Kalau boleh saya tahu sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini daripada mana? Ada tak daripada Semenanjung? Kalau Semenanjung negeri mana? Sabah, Sarawak. Sabah mereka nak pilihan raya ni. Daripada Brunei, Singapura dan Indonesia juga. Mungkin ada. Munculkan diri anda. Perkenalkan diri anda. InsyaAllah. Saya setiap kali selepas live, saya akan go through balik komen-komen itu. Mana tahu nanti ada rezeki. Saya ke tempat anda nanti boleh kita bertemu. Doa-doakan kita dipertemukan Allah SWT. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Santai-santailah teman-teman ya. Jangan tension-tension kita nak belajar mengaji ini. Tenang-tenang, muka kena senyum ya, insyaAllah. Kita lihat ayat ini. Wajibul gunnah. 2 harakat. Sa, saya dah bagi tahu tadi. As, is, us. Makhraj sa di mana? Ujung lidah itu. Thumma la'a. Baru begitu masuk la'a. Jangan baca thumma la'atiyannahum. Ramai yang baca thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Jadi dia langgar habis. Accident. Ingat, mim sabdu, nun sabdu kena dengung 2 harakat. Thumma la'atiyan di sini juga dengung 2 harakat. Nahum sini juga dengung 2 harakat. Idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim. Hum mim. Di sini hukum iqlab. Di sini hukum iqlab. Nun mati bertemu ba. Tetapi di dalam Al-Quran Asam Usmani, hukum iqlab, nun itu tidak diberikan tanda mati dan tidak dibiarkan kosong. Tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Selepasnya datang huruf ba
kena bacakan dengan kita menukar bunyi nun kepada bunyi mim. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang ba jadi mim, dibacakan dengan 2 harakat. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Min baini aidihim. Bunyi saja him izhar syafawi. Terus masuk wa min, dan bunyi saja min izhar halqi. Jangan panjang. Terus masuk khalfihim, dan sempurna saja him. Terus masuk wa an izhar halqi. Bunyi saja an, terus masuk aimanihim, dan bunyi saja him, terus masuk wa an. Di sini kena 2 harakat. Beza izhar dengan ikhfa. Perhatikan, nun mati pada ikhfa tak ada tanda mati. Tetapi yang ini ada tanda mati. Ini hukum izhar. Jadi izhar jangan panjang, sempurna saja. Manakala ikhfa kena panjang 2 harakat. Wa'an. Tetapi bunyinya samar, bukan wa'an. Kalau wa'an jadi izhar juga. Walaupun 2 harakat tetap salah. Tapi di sini kena bunyikan dengan wa'an. Nak kata nun pun tidak, shin pun tidak, dengan kadar 2 harakat. Syama'ilihim. Ilihim, him bukan him. Ramai baca ilihim. Sepatutnya ilihim. Ha baris bawah bunyi hi, bukan bunyi he. Jadi bila bertemu mim jadi him. Kemudian wala tajidu ada bunyi hamasnya, bunyi angin tu. Fa di ujung. Farahum. Bunyi saja hum izhar syafawi. Terus masuk syakirin. Syakirin. Ma'ar ili sukun di situ dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Okey. So far okey ya, boleh ikut di Arabnya sahabat-sahabat ya. InsyaAllah sekejap lagi kita baca balik sama-sama. Dan jika di antara kalangan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang rasa mungkin Ustaz, saya masih lagi confused Ustaz, yang mana nak kena 2 harakat, yang mana 1 harakat, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah di akhir bacaan kita ini saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman dirahmati Allah dengan kami mengirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid ke rumah anda serta rakaman buku tersebut untuk kita back to the basic. Kita belajar balik daripada asas insyaAllah. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Qala kharuj. Lam baris atas terus nak dia kha yang bertanda mati. Qala kharuj. Ada lantunan di sini. Minha izhar halqi. Bunyi saja min. Terus masuk ha mad ujung lidah. Maz'umam. Di sini idgham bi gunnah. Asalnya maz'uman. Tapi bila datang mim, terus masuk beserta dengung. Jadi, mam dengan 2 harakat. Mad. Kemudian ada lantunan. Madhu. Ha pedas. Di tengah kerongkong. Makhrajnya. Hura. Dan bila waqaf ran, jadi ma'iwat. 1 baris 2 harakat. Kalau pilih untuk wasal, kalau kita nak sambung, jadi idgham bila gunnah. Madhuran laman. Itu kalau nak sambung. Jadi idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Tapi kalau nak waqaf, jadi ma'iwat. Jadi ra. 1 baris, 2 harakat. Kemudian. Laman. Ikhfa hakiki. Bunyi samar kan? Bukan laman. Kalau laman, itu bunyi izhar. Bunyi yang jelas. Jadi bunyi. Laman tabi'aka minhum. Izhar halqi. Min. Hum. Izhar syafawi. La'am. Izhar syafawi sekali lagi. Bezanya ialah izhar syafawi dan izhar halqi senang sangat kita nak ingat. Iaitu nun ataupun mim itu ada tanda mati. Kalau teman-teman tak ingat istilah izhar halqi, izhar syafawi pun tak apa. Tengok di atas nun dan mim itu ada tanda mati ke tidak. Kalau ada, jangan dipanjangkan.
minhum la'amla'an. Di sini barulah didengung dan panjangkan 2 harakat. La'anna jahan. Di sini juga didengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Nama min, ikhfa hakiki 2 harakat. Nama minkum, idhar syafawi. Masuk saja kum, terus masuk. Ajma'in. Ada lantunan di sini, khakhala surah. Ajma'in. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Baru berhenti. Okey. So far macam mana? Boleh tak saya nak melihat komen daripada sahabat-sahabat ini, rahmati Allah. Terima kasih yang tulis poin-poin yang penting ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Semoga Allah merahmati pertemuan kita. Sekali lagi saya nak mengajak, boleh tak yang ramai-ramai ni, jom kita hit button share dahulu sebelum kita teruskan ayat seterusnya. Seorang sekali. Yang mana yang dah share pun mungkin sekali lagi saya nak harapkan kita hit button share. Semoga ilmu ini terus memberi manfaat kepada kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, dan insya-Allah dengan mereka belajar dan mengamalkan, kita juga dapat pahala tanpa kita berusaha selepas itu. Maksudnya itulah dinamakan amanah saham akhirat. Jom kita tanam amanah saham akhirat dulu. Kita tekan button share dulu, boleh ya? Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Wa ya, dibaca 4 atau 5 harakat. Adamus, dibaca 2 harakat. Damuskun, izhar halqi, bunyi saja kun terus masuk. Ikhfa hakiki 2 harakat. Anta wa zau, muncungkan mulut. Wa zaujukal jan, dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Natafakula, ini jangan lambat, semua 1 harakat. Natafakula, la 2 harakat. Min, izhar halqi. Hai, ha pedas. Haitsu, di hujung lidah. Hai Susyi'tuma wala taqa, ada lantunan. Taqraba, 2 harakat. Ha, 2 harakat. Zi di hujung lidah. Zihish, zihish. Ha baris bawah terus naik di atas shin. Di sini alif lam syamsiah. Lamnya tidak dibunyikan. Hadhihi syajarata fatakuna. Ini semua 1 harakat. Syajarata fata, itu semua 1. Ku, barulah 2 harakat. Na minadh zalimin. Boleh. Wa makhrajnya di mana? Di ujung lidah juga. Tapi ditebalkan. Zalimin. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Alhamdulillah. Saya potong-potongkan tadi itu, pendek-pendekkan untuk memudahkan mungkin ada teman-teman yang tidak sampai nafas. Kalau sampai nafas, teruskan 1 ayat ini. Tidak ada masalah, itulah yang terbaik. Siapa yang tak sampai nafas, kurang-kurangnya mereka tahu bagaimana untuk waqaf dan bagaimana untuk kita ibtidak balik. Baik, boleh kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Baik, sebelum saya nak meneruskan bacaan ayat ini, saya nak bagi tahu teman-teman yang ramai-ramai ini, kita ingati kembali, tempat asal kita bukan di dunia ini. Tempat asal kita adalah di syurga. Di situlah tempat asal usul kita. Jadi marilah kita menanam hasrat dan cita-cita dan iltizam untuk kembali kepada kampung halaman kita, kampung asal kita, iaitu di
syurga. Di sini hanyalah tempat kita datang sementara untuk diuji siapakah yang beriman dan siapakah yang tidak beriman. Marilah kita menjadi orang beriman agar kembali kita dikurniakan syurga, iaitu kampung halaman tempat asal kita. Ya. Di situlah tempat asal ayah dan ibu kita, iaitu Nabi Adam dan isterinya Sayyidatina Hawa. Jadi moga-moga Allah mempertemukan kita kembali. Saya nak tanya kepada teman-teman, tidakkah teman-teman merindui, bercita-cita untuk bertemu dengan ibu dan ayah yang pertama kepada seluruh manusia ini, termasuklah ibu dan ayah kepada kita. Jadi oleh itu, kita umat Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sahabat-sahabat dengan saya bukan orang lain. Kita semua adalah bersaudara. Asal usul kita daripada ayah yang sama dan ibu yang sama. Marilah kita kasih mengasihani antara satu sama lain, tolong menolong di antara satu sama lain, ya, insya-Allah. Baik. Sebelum kita nak meneruskan ayat seterusnya ini, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman ya yang belum lagi menekan button share untuk menekan button share. Jika anda merasakan perkongsian yang saya sampaikan ini satu perkongsian yang bermanfaat. Baik, jom kita teruskan ayat yang seterusnya. Fawaswasa lahum mim bari atas terus naik di atas shin. Di sini alif lam syamsiah. فوسوس لهما الشيطان ليب ada lantunan di sini khokholah liyubdi lahuma ma dua harakat, ma ni juga dua harakat, dua harakat, riya anhuma. Jadi bila baca Al-Quran, sahabat-sahabat kena disiplin. Yang satu disatukan, yang mana dua diduakan harakatnya. Jangan ada yang kita tertukar. Jadi oleh itu kena praktis, kena belajar dan praktis apa yang kita belajar itu tersebut. Jangan belajar lain, praktis lain. Apatah lagi belajar pun tidak. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat yang sedang bersama saya ini menandakan sahabat-sahabat sedang belajar. Jadi oleh itu nanti kita praktiskan insya-Allah sama-sama. Habis saja huraian ini kita praktiskan sama-sama daripada awal ayat 12. Riya anhuma min. Di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan samar, dua harakat. Min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an idhar halqi. Hadhihi ha baris bawah naik terus di atas shin bertanda sabdu. Alif lam syamsiah syajarati hadhihi syajarati illa bukan il, jangan baca illa tapi illa. Hamzah baris bawah bunyi i, bukannya bunyi e ya. La dibaca 4 atau 5 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Takuna malakaini au takuna minal khalidin. Baik, inilah sebenarnya merupakan tipu helah daripada syaitan. Bila Allah mengarahkan, mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz dalam banyak-banyak pokok khuldi ini yang Allah haramkan untuk dimakan? Tidak lain dan tidak bukan. Jawapannya adalah untuk menguji kepatuhan, ketaatan. Boleh saja Allah menghalalkan seluruh tumbuhan dan buah-buahan di syurga itu untuk dimakan. Tetapi kenapa ini tidak diizinkan? Kerana untuk menguji ketaatan dan kepatuhan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaitan yang mana kita tahu telah murka di atas ingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah, maka oleh itu dia berjanji untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya, termasuk kita lah. Jadi dia datangkan bisikan, fawaswasalahum syaitan. Syaitan membisikkan kepada kedua-duanya, iaitu Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa. Iaitu kenapa tidak diizinkan? Kerana Allah tak nak kamu itu menjadi mulia malakaini au takuna minal khalidin, ataupun kamu itu kekal selama-lamanya tidak mati. Jadi dia datang kata, kalau makan itu nanti jadi malaikat, nanti tak mati. Jadi dia cuba untuk mempengaruhi pemikiran Nabi Adam dan Hawa. Jadi maka termakanlah mereka berdua dengan nasihat ataupun bisikan syaitan tersebut. Jadi kita dengarkan ayatnya.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Kita ambil daripada waqala. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Kemudian waqasahuma, dibaca 4 atau 5 harakat. In itu didengungkan 2 harakat. Ni 2 harakat. Lakuma minan nasihin. Jadi kita dengarkan. وَقَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. Jadi dia pula nak berlakon jadi penasihat untuk Nabi Adam dan Hawa. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, diwakafkan begitu. بِغُرُورٍ, baru berhenti. Jangan waqaf dengan biqurur, itu salah ya. Kemudian falamma dzaqash, falam, dengungkan di situ wajibul gunnah 2 harakat. Madza, ujung lidah. Qash syajarata badat, ini semua 1 harakat. Syajarata badat, ada bunyi angin itu. Dat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima, dibaca 2 harakat. Miu, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung. Waraqil jannah, waraqil, qaf baris bawah naik di atas lam. Di sini alif lam qamar ya, lamnya dibunyikan. Dengungkan di sini 2 harakat. Kemudian nah, kalau waqaf ta marbutah ini, ta simpul ini ditukarkan kepada bunyi ha. Tetapi kena dengungkan dahulu sebelumnya. Jangan baca waraqil jannah, tak betul. Yang betulnya waraqil jannah, baru masuk nah itu. Kalau nak waqaf. Kalau nak sambung dia jadi waraqil jannati wa nadahuma. Itu kalau nak sambung. Baik, saya anggarkan mungkin ramai yang akan pilih waqaf di sini. Terus ibtidak pada wa nadahuma rabbuhuma, 4 atau 5 harakat. Alam anhakuma, alam idhar syafawi, bunyi saja lam terus masuk. An, bunyi saja an terus masuk. Hakuma an, di sini ikhfa hakiki, dipanjangkan 2 harakat dengan samar. Antil kumash, mimbar di atas naik di atas shin terus, alif lam syamsiah di sini. Syajarati wa aqul lakuma, 4 atau 5 harakat. In, dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Nash, nun bari atas naik di atas shin. Syaitana lakuma, 2 harakat. Adu, tekankan waw itu bersabdu. Aduwum, di sini asalnya aduwun, tapi bila datang mim masuk beserta dengung jadi wum dengan kadar 2 harakat, dengung mubin, barulah diwaqafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Ma'ari li sukun. Kita dengarkan dahulu ayatnya, boleh? Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min
waraqil jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Itu Allah beri pesan kepada kita. Allah beri pesan, Allah kata wa aqul lakum, bukankah sebelum ini aku sampaikan kepada kamu, yakni Nabi Adam dan Hawa. Dalam arti katanya untuk kita ayat ini Allah sampaikan kepada kita, innasyaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah satu musuh yang jelas, yang nyata. Jadi kita dah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dalam kehidupan kita ini pasti kita akan cuba diganggu gugat, kita pasti akan cuba disesatkan oleh syaitan. Jadi oleh itu kita berhati-hati. Senang, Allah dah bagi tahu dah musuh kita adalah syaitan. Jadi hati-hati kerana dia akan datang dari segenap penjuru. Syaitan ini akan datang dari segenap penjuru untuk menyesatkan kita. Kerana itulah janji syaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia dihalau keluar ataupun dihumban keluar daripada syurga. Jadi saya harap sahabat-sahabat dan ahli keluarga senantiasa kita berhati-hati daripada godaan dan gangguan syaitan, kerana syaitan dia nak meramaikan neraka untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua itu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi oleh itu sahabat-sahabat, marilah saya nak mengajak sama-sama kita membaca daripada awal ayat 12 hingga ayat 22. Diharapkan semuanya telah bersedia untuk kita mulakan bacaan. Boleh? Siapa nak betulkan kedudukan, siapa nak minum air, silakan insya-Allah. Tapi sebelum kita nak mulakan bacaan, sekali lagi saya nak ajak teman-teman, boleh tak kita tekan button share dulu Kita tekan button share, kita kongsikan dengan mereka yang tersayang supaya sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita juga dapat belajar sesuatu. Dan di akhir bacaan saya nanti, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu teman-teman dengan kami kirimkan buku asal dan tajwid ke rumah anda. Siapa yang nak mendapatkan itu semua, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين. Sekali lagi. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapkan teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan. Jadi insya-Allah yang mana yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya sampai hinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama, jangan lupa untuk like page Facebook Fatihah Learning Center dan ikuti live kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan jam 10 malam. Seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, jika teman-teman ya merasakan inilah masanya untuk teman-teman mempelajari kembali makhraj huruf satu persatu, dipelajari kembali hukum tajwid dan dimantapkan kami. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan ini, saya nak mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran untuk kami berikan beberapa keistimewaan yang kita khususkan untuk ahli cepat Quran. Antaranya, kita akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas. Dan yang keduanya, sebuah buku tajwid, buku secara fizikal, bukan e-book. Kita akan postkan kedua-dua buah buku tersebut ke rumah anda dan diberikan rakaman, akses rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Kita telah rakamkan buku tersebut, kita belajar balik daripada asas, makhraj huruf, sehinggalah kita menguasai ilmu tajwid satu persatu. Ada hampir 200 video pelajaran di situ. Dan selain daripada itu, ahli cepat Quran akan diberikan 3 bonus tambahan
Yang pertamanya, kita akan berikan juga e-book nota ringkasan tajwid. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid itu dan kita jadikan satu nota yang ketebalan lebih daripada 30 muka surat. Kita akan berikan secara percuma. Dan selain daripada itu, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang kita berikan dari masa ke masa. Di sana ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan rakaman dari buku asas dan tajwid, ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif. InsyaAllah, jika teman-teman ada persoalan, ada pertanyaan ataupun nak memperdengarkan bacaan dan sebagainya, kita boleh buat appointment sama ada di pusat pengajian kita ataupun melalui atas talian. Kita boleh buat video call walau di mana teman-teman berada. Sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Indonesia, Brunei, Singapura atau di mana sahaja berada. Asalkan ada akses internet, insya-Allah sahabat-sahabat akan dapat mempelajari daripada awal bacaan Al-Quran. Kita betulkan kembali makhraj huruf dan hukum tajwid. Semoga nanti inilah menunjukkan tanda syukur dan tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita peluang untuk datang ke bumi Allah ini untuk mungkin setengahnya 40, 50, 60 tahun. Jadi jangan kita bazirkan masa dan tenaga kita. Sekiranya kita pulang bertemu Allah dalam keadaan kita tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik, nanti apakah jawapan nak kita berikan setelah penuh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi oleh itu, saya nak mengajak sekali lagi sahabat-sahabat untuk marilah menjadi ahli cepat Quran. Untuk mendaftar sebagai ahli cepat Quran ada 3 caranya. Pertama, sahabat-sahabat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen. Nanti admin kami akan balas komen tersebut, akan berikan satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link itu, nanti boleh berkomunikasi dengan kami dan boleh bertanya sebarang soalan bagaimanakah untuk mendaftar, dan nanti admin kami akan guide lah apa yang perlu dilakukan. Itu cara yang pertama ya, komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Yang kedua, sahabat-sahabat boleh screenshot nombor yang tertera di bawah ini. Sahabat-sahabat boleh WhatsApp selepas kita habis live ini, bukan sekarang, tunggu sekejap, saya terangkan dulu apa yang perlu dilakukan. Boleh WhatsApp selepas ini nombor 0111-621-7797 ataupun boleh call nombor pejabat di atas 0341319057, tetapi telefon di waktu pejabat lah ya. Kalau WhatsApp anytime, siang ke malam ke, insyaAllah sahabat-sahabat boleh WhatsApp. Kalau admin kami tak sempat jawab on the spot, nanti insyaAllah dia akan jawab secepat mungkin untuk respon kepada persoalan yang dipertanyakan oleh teman-teman dirahmati Allah. Itulah cara kedua untuk mendaftar. Boleh WhatsApp nombor tersebut, boleh ambil catat sekarang. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat boleh terus buat pendaftaran di website www.cepatquran.com. Saya ulangi, www.cepatquran.com. CEPATQURAN, cepatquran.com. Boleh terus buat pendaftaran di situ, insya-Allah ya. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan ataupun tahunan, kerana tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup, dan saya yakin dan percaya sahabat-sahabat akan mendapat pelajaran yang sangat signifikan, sangat tersusun dan sistematik daripada awal. InsyaAllah bila sahabat-sahabat join jadi ahli, pasangan pun dapat tumpang belajar. Atau kita ada anak-anak kita, mungkin kita boleh hadiahkan. Mungkin selama ini kita hadiahkan kepada pasangan kita kasut ataupun beg ataupun pakaian. Mungkin kali ini sahabat-sahabat yang mana nak hadiahkan kepada pasangannya satu sistem belajar mengaji Al-Quran daripada asas, insya-Allah, ataupun kepada anak-anaknya, boleh juga menyertai kita menjadi ahli cepat Quran. Sebarang pertanyaan boleh ajukan di nombor telefon tersebut ya, 0116217797. Insya-Allah, saya rasa di situ dahulu kita berhenti. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak menjadi ahli boleh tonton ya, untuk mengetahui bagaimanakah pendekatan yang kami gunakan. Juga di kesempatan ini izinkan saya berkongsi di pusat pengajian kita di Wangsa Maju. Kita juga berjalankan kelas Al-Quran di Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Kalau teman-teman yang mana tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, nak datang belajar di pusat pengajian kita, boleh juga hubungi nombor yang tadi ya, 0111-621-7797 insya-Allah.
boleh bertanya bagaimana untuk mendaftar. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari sambungan bacaan ayatnya. Doakan saya diberikan kesihatan dan dipanjangkan usia untuk dapat saya bertemu lagi dengan teman-teman yang dirahmati Allah, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah melalui pengajian Al-Quran. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu daripada Allah jua. Yang kurang dan silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.